Hai, assalamualaikum guys, welcome back to AR Vlogs. Wow! Tak apa Kali ni garang sikit. Alright guys, so kita di dalam segmen podcast ini cerita seram episod 3. Dan episod 3 ni kita masih memanggil guest yang sama, iaitu Rusdan dan Syamim. Hari lain. So macam hari tu diorang tak banyak habis cerita. Sebab tiba bila dah cut tu diorang cakap, nak cerita lagi. Sebab itulah, kali ni jangan bagi basi masa. Kau jangan nasi goreng So tak payah tanya pengembangan apa. Okay, cerita seram. Aku nak cerita seram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi salam lah. Assalamualaikum. So, cerita. Yang mana? Kau nak yang solo ke duo? Sebab yang kena tu dulu first engkau. Okay guys, by the way guys, kalau korang tahu, ini kisah aku dengan Syamim. Zaman tu kita orang duduk kat Setapak. So, dekat setapak tu guys, rumah tu. Actually sebenarnya rumah tu first masuk, dia tak ada apa sangat pun. Adalah sikit aku kena macam kuali bergesel. Lalas cek tak ada orang kat dapur. Siapa yang duk main, dia takkan tikus pula. Dah tutui ke. So yang ini kisah aku dengan Syamim. Time tu dia kena dulu, and then dia libatkan aku sekali. Aku tak salah kan. Ternyata aku tak ada kat rumah kan. Tapi memang kena serentak lah yang tu. Kau tak ada dulu ke time tu? Time tu ada engkau, tapi kau lambat sampai. Aku lambat sampai. Nampak sikit je. Lambat sikit je. So Okay. cerita. Dia okay macam ni. Macam kau tengok episode before ni, memang saya ada boleh nampak sikit benda ni semua kan. So masa tu ni kena bagi tahu, kau tak bagi tahu kau tak faham. Okay. tak faham. So time tu tengah edit video. Kan. Dia tengah edit video. Tengah edit video, Rusdan dalam bilik. Macam biasa dia busy buat kerja melalui phone. Dia edit kat phone Aku edit kat phone. Dia edit kat phone. So saya kat luar ruang tamu. So tengah edit video tu tiba-tiba ada macam ada orang lalu. So tengah edit ada orang lalu tepi Dia lalu tepi. Dia macam ni tau. Rumah tu depan ni ruang tamu. Depan ni ruang macam tengok TV. So tengah ni macam ruang kita orang buat ruang edit lah. So belakang ni dapur, laluan ke dapur. So dia benda tu datang pada dapur dan belakang saya. Dia pergi ke ruang tamu tu, dia tengok sekeliling. Dia tengok sekeliling tapi tak tahulah benda dia tengok. So saya perhati dia, tengah edit saya perhati dia. So bila dia tengok saya, dia terkejut. Dia terkejut tu dia lagi belakang balik. Tu yang bangun pergi kat Rusdan. Bagi tahu dia. Dan ada benda tadi lalu. Tapi dia lagi belakang. Sambung. Okay. Tapi time tu kau nampak entity tu lah kan. Entity tu kau nampak Rupa, dia, bentuk rupa dia macam ni. Memang manusia, cuma dia kabur. Tu masalah aku. Dulu aku nampak benda dia tu semua kabur. Laki perempuan tak tahu. Tak pasti sangat. Kalau perempuan tu patutnya Aku tahu je laki dia perempuan. berkenalan dengan aku. Sebab tadi tu aku single. Dia ke? Single. Bukan time danau tu kau dah tak sambung. Betul. Kabur. Kabur. So bila lagi belakang tu, saya masuk bilik kat Rusdan bagi tahu, Dan tadi benda tu ada lalu, tapi dia lagi belakang dah. Itu. So sambunglah kat side aku pula. Tu side dia tadi lah. Okay. Aku ni macam mana aku boleh duduk kan ni, sebabkan dia ni tak baik-baik weh, dan aku kena tindih lah. Nyek. Penat lah aku ni. Aku kat dengan teman. Nyek. Asal nyet. Maksudnya macam aku kena tindih tu, tak larat dia. Sebab dia kalau kena ada orang, benda tu tak jadi ke dia. Ada ke yang ada orang teman kau, and then kau kena ke? Ada tak? Dia sekurang-kurang kalau ada orang, kalau aku kena, aku cuba sentuh orang sebelah, dah bebas lah. Contoh contoh ini sabar ya. Contoh kalau aku okay, dulu danau kerap teman kau sebab kau cakap ada benda tu lalu belakang kau lah, kat sofa lah, kau tengok edit. So sebab tu aku kena teman kau. Okay, contoh kau tidur luar kat sofa, aku kat dalam bilik tidur. Yang macam tu kena tak? Ada time kena. Pernah kena? Ada kat. Okay, masa tu sama lain cerita sama dia masuk bilik. Dia cakap dengan aku, Dan sebab Syamim, dia macam aku cakap dia kalau dia seorang dia kena. Sebab dia nak stay editing kan tengah malam. So aku pun duduk, aku macam biasa main phone lah. Aku tak edit pun. Aku tengok video YouTube lah. Dan tu PewDiePie, aku tengok PewDiePie. Dia aku baring tengok, and then tiba-tiba dia masuk bilik aku dengan muka dia macam Dan tengok. So aku cakap, alamak dia ni kan, kenapa lagi cukup aku teman kau.
Dah lah. Kau nak Tak ada, apa? kau tak ada skrin tu, kau tak ada skrin tu. Tak ada lah dalam ni dalam aku punya ni lah. Ni saya panggil Dan. Dia panggil. Itu yang betul. Mana ada aku. Okey, teruskan. Time tu dia datang kat aku macam apa lagi macam aku macam apa lagi. Aduh. Lepas tu dia cakap Dan. Dia cakap aku ni apa yang aku ingat lah. Dia cakap kau nak tidur ke, kau nak tengok video ke, kau nak baring ke, tolonglah kat depan dengan aku. Dia cakap kenapa? Aku macam kenapa? Asal kau kena kelabah sangat ni kenapa? Tu lepas tu dia cakap tadi benda tu lalu belakang aku. Cakap lalu belakang kau benda tu. Tu dia pergi ruang tamu aku, tu dia pergi belakang. Terus cakap pergi belakang? Belakang mana? Dapur. Bunyi kat dapur. Ada orang langgar sudu punya bekas. Bunyi. Tepat dia cakap dapur. Aku terus stop dengan dia. Aku macam terkejut lah sebab timing tu kan. Lepas dia cakap dapur, bunyi langgar. And then dia pun berjalan. Dia pergi duduk sebelah aku kat katil. Duduk dua orang. Tiba-tiba dalam 30 saat seminit Nampak tak? Memang 20 saat tu tak tahu tiba Woi, bunyi dia balik. pagar. Bunyi pagar. Tengok engkau dah balik. Aku balik. Tu kita orang terus pergi dapur tengok check. So dah dia related sikit isu. Rumah tu. Dia macam timing aku memang tak kena tu. Dia macam kalau aku sampai awal sikit mungkin aku merasai pengalaman tu. Ni aku lambat sikit. Tapi kau rasa kalau acap ada benda tu jadi tak? Ke kalau contoh acap masuk bilik tu, bilik lain sebab dia ada 2 bilik. Aku dulu bilik tu, acap dulu bilik tu, possible lah kau kena kat depan. Susah cakap. Buat benda macam tu. So tu yang aku kena dengan Syamim sama lah. Kau cerita kau punya tu, aku nak dengar lah kau punya. Daripada rumah tu juga. Rumah tu. Alang kat rumah tu kita cerita rumah tu. Okey, ada masa tu kan kita ada kat Wani datang kan. Tunggu dekat macam pintu masuk tu ada satu meja tu, meja makan tu kawasan kan. Okay. Tunggu situ. So dekat sini. Sini macam bagi tahu tadi bilik tempat editing. So ni dapur. Pintu dapur tu kan pintu yang tarik pintu macam dapur tu pintu toilet yang. Sekejap aku ingat balik bentuk rumah tu. Dapur pintu tarik. Dia kan pintu Tandas tu. kan ada belakang nak ke belakang. Kan balkan mesin basuh tu. Okey, mesin basuh yang tempat kita masak tu Yang kau Kan masak fries tu. pintu dia kan keras nak kena tarik macam ni kan. Dia pintu dia bukan buka yang tu. Pintu yang toilet lama tu. Ya. Pintu toilet lama. So time tu aku tengah ni lah, tengah susun barang kamera nak gerak So tengah susun tu bunyi sikit. Pintu tu buka. Wani nampak ah. Sebab Wani duduk situ depan tu. Dia tengok. Okey, aku tengok dia. Tu okey dia sambung main phone. Tak sampai 3 saat dia buka habis. Bayangkan pintu yang berat gila tu bila buka cepat habis. Tunggu dia lagi duduk kamera Pagi malam. Dan tu petang. Dan tu ada seorang lagi aku tengok Afiq tu. Banyak dia tu. Pintu yang berat tu boleh buka macam tu. Benda tu lah. Rumah tu something sikit lah. Bukanlah the whole bangunan tu lah. Dia Okey, rumah tu saja. Rumah tu. Okey, cerita pasal dekat kejadian rumah tu, kau lupa yang dekat lift tu. Takkan lupa. So nak cakap pasal rumah tu, rumah kita orang je ke ataupun satu the whole apa? Blok tu. So mungkin lah sebab tentu ada satu hari tu aku shoot video dengan Bibi. Tentu kita orang buat shoot video makan apa mukbang apa tak ingat. Tentu kita orang tengah shoot lampu belah kanan tu tutup dan lampu belah kiri tu tutup. So dia macam serentak tau. Kita orang pandang sini, belah sini pula terpadam. So kita orang berdua pun lari lah. So time tu dah lewat lah, agak-agak dah lewat dalam pukul 3 pagi macam tu nak hantar Bibi. So aku ajak Rusdan teman. Bila ajak Rusdan teman tu lepas hantar Bibi, aku cakap kat Rusdan yang kita lepak mamak dulu lah kan. Sebab kalau nak balik terus takut. So bila dah pukul 5 pagi macam tu, 5 pagi dah 5.4 dah dekat subuh lah. nak dekat subuh dah pun macam tu. Lepas tu kita orang dekat lift. Rumah kita orang tingkat 10. So tekan button tingkat 10. Bila dah tekan tu lift dah tutup lah. Lepas tu dia buka. Tutup dia rapat tau kan. Dan tu dah pandang each other macam pandang Rusdan pandang aku semua. So time tu Rusdan zaman tu dia penakut gila. So macam time tu macam sebab bila dia gelabah aku akan gelabah juga. So aku cakap kat Rusdan, lift ni memang rosak macam ni. Hari tu baik kali lah jadi. Sebab nak sedarkan hati sebenarnya. Dia boleh pula berhenti kat tingkat 9. And then terbuka. So macam dia punya, kita orang punya pemikiran time tu, okay, tadi ada orang masuk and then ada orang keluar. Sebab rumah kita orang tingkat 10 dan lift tu menaik bukan menurun. So bila menaik,
Siapa je nak naik atas? Dia kalau orang tu tekan naik, tingkat 9 tu nak naik atas. Tapi kat situ lift tu bukannya kau main tekan tingkat mananya, tak boleh. Kad tu memang khas untuk, kalau kau tekan kad tu memang khas untuk tingkat yang Yang nak naik tu lah. yang nak naik tu je lah. Kalau contoh orang tingkat 9 dia nak naik, dia ada kad dia tingkat atas lagi. Tak boleh. Tak boleh access lah. Macam tu lah. And apa, memang aku boleh cakapkan, sebab masa tu dah tutup, memang ada acak pun cakap aku, tak ada apa ni, dah jadi ni. Aku tentu dah macam okay. And then lepas tu dah berhenti tingkat 9, aku keluar kepala aku keluar kepala aku, tengok ada orang nak masuk ke? Tak ada lah. Tak ada orang nak masuk. Tak ada orang nak masuk tu. Dah lah tingkat bawah je. Bawah tingkat kita kan. Something sikit lah situ. And then bila dah masuk rumah tu, baru cakap apa, Dan sebenarnya tadi tak pernah jadi bro. Dia cerita dekat aku benda tu. Ya, aku beritahu sebenarnya lift tu tak pernah pun jadi rosak macam tu, tak pernah. Betul ada. Aku story aku punya. Cerita? Ini yang pasal ini aku tak tahu, aku beritahu awal lah. Certain orang aku cerita benda ni, dia kata aku kena tindih. Certain orang mimpi. Tapi aku rasa mimpi. Tapi korang kena dengar cerita aku macam ni. Ini time ni aku kena time AR Tak ingat je tu kau cerita bila. Aku rasa maybe lepas kot. Bukan lepas. Sebelum lagi aku rasa. Sebelum kau masuk AR. Okay. Time tu aku balik rumah. Time tu aku tak tahu dia daripada mana, tapi dia daripada rumah kau rasa. Daripada rumah kau. And then Aiman dengan Alif, dia nak pergi Johor kot. Family datang. Tu nak pergi Johor. Okay, selepas AR. Nak pergi Johor. So tinggal aku seorang-seorang. Time tu dah maghrib lah. Diorang gerak maghrib. Tak, diorang pukul 11 macam tu. Aku sampai rumah maghrib. Diorang cakap kat aku, diorang nak gerak dah. Apa si Aiman cakap kat aku, yang Dan, kau hati-hati lah, aku 4 hari lepas kena tindih. Aku cakap memang bagus lah. Cerita kat aku time-time aku seorang duduk rumah Rumah sekarang kan, rumah sekarang kita duduk lah. And then malam tu aku hadap je lah, aku tidur lah. Sebab aku tidur awal, sebab time tu aku penat sangat. And then aku tiba-tiba tengah tidur, tu aku tak tahu ni mimpi ke tak. Tapi aku tidur time tu, bean bag aku dekat depan pintu. Kiranya ni bean bag, ni pintu. Pintu tu pintu luar. Ni dalam bilik lah contoh. So kepala aku betul-betul boleh nampak pintu tu belah bawah tu. Oh, bawah tu. Okay. Nampak. Adalah cahaya kan. Bilik kau yang tengah cerita ni bilik aku sekarang kan? Okay, bagus. Patutlah kau pindah bilik. Kan. Menarik. Okay, teruskan. And then tiba-tiba tak tahu dalam mimpi lah. Aku cakap mimpi lah. Dengar bunyi shilling jatuh. Bunyi. Tu cincin. Tak ada. Bunyi lebih kurang. Siapa ada shilling? Lebih kurang. Lebih kurang lah. Lalas aku macam dalam mimpi tu aku macam terjaga sikit macam bunyi shilling. Dia orang balik ke? Macam mata balik. Lalas lagi 2 kali pula jatuh depan bilik. Cincin lah. Sini okay. Shilling. Lepas tu aku pun dalam pejam-pejam mata tu aku fikir balik, diorang gerak Johor ni, siapa dia kat rumah? Aku terjaga. Aku pandang sini kan. So PC gaming aku kat belah sini. Kalau aku pergi sini, aku pandang sini. PC gaming aku belah sini. And then ada kursi gaming, PC, meja. So aku pun macam terkejut nak bangun. Lalu aku toleh sini, aku nampak pocong. Pokong. Jangan sebut. Pocong. Benda tu suka kalau sebut. Okay, aku nampak pocong. Kita balik lepas ni. Siapa yang duduk sini tu yang pisang kau? Aku nampak bungkus lah. Muka macam apa? Ish, jangan cakap pasal tu. Sebab apa tau? Sebab aku betul-betul nampak muka dia macam ni. Tak payah sebut. Better biar rahsia. Asal lah. Kau nampak macam mana? Tak, okay. Sebab aku ekspektasi aku termimpi lah. Okay, aku nampak muka dia macam muka macam kau Bukan. Okay. Aku tunggu jawapan tu. Aku tak nak explain lah muka bentuk muka macam ni. Tapi Seram lah. aku imagine ni muka macam ni. Dia duduk atas kursi gaming aku tau. Dia duduk, dia pandang aku, mata dia buka besar macam ni. Dia duduk atas kursi gaming. Dia duduk macam ni. Dia duduk. Yalah. Dia tengah swing. Tak, dia pandang aku lah. Kursi gaming kira dia facing aku, tapi PC aku kat sini. Faham tak? Okay. PC aku kat belakang. So dia pusing, aku kat sini, dia pandang aku.
And then dia pandang aku. Dia punya senyuman dia besar. Sini. Yang tu. And then dia gelak aku. Dia gelak macam ni tau. Macam tu tau. Sambil bunjuk. Bunjuk dia macam Memang macam kau tu nampak lah. dah tu kan? Aku nampak. Time tu aku tak ada buat apa. Suara tak ada? Dia gelak. Dia cakap apa je? Tak, dia gelak je. Dia gelak macam gelak. Macam tu. Yes, macam tu. Dia gelak kat aku. Jadi, Kau yakin bukan dia tak. Tadi aku kat cyber. Timeline dia aku kat cyber tu. So dia pandang aku, dia gelak. And then at that time aku dekat dalam mimpi tu lah. Aku tak boleh bergerak. Benda tu. Sini Sini punya. Tapi aku tak nak cerita. Okay. Okay, and then aku tak boleh gerak. Aku tengok dia lebih kurang seminit lebih gelak aku. Seminit lebih. Seminit lah. Lama. Tapi lama lah seminit tu bagi nak pandang benda yang sama. Lama aku tengok. And aku cuba gerakkan badan aku. Badan aku tak boleh gerak, serius. Contoh macam sekarang kan. Boleh. Okay. Dalam mimpi tu tak boleh. Memang tak boleh. And then dia gelak. Aku boleh cakap kat dia, muka dia tak seram. Muka dia macam orang meninggal dunia. Pucat. Dia macam putih pucat. Kain kapan dia bersih je. Macam baru lah. Baru. Fresh lagi kan. Baru. And then dia gelak kat aku terpaksa pandang dia. And then aku pejam mata lah. Aku pejam mata lama-lama. Expectation bila kau buka hilang. Aku buka, dia still gelak gitu. Tempat yang sama, bukan makin depan ke yes, apa? tak. Dekat kursi yang sama kat. Dia gelak je kat aku. Okay, dia gelak. And then aku start pejam mata. Tak. And then aku pejam mata. Aku dalam hati lah baca ayat kursi. Aku baca ayat kursi. And then start lama. Tiba-tiba aku macam boleh terbangun. Tapi yang ni pelik sikit. Sebab tu aku cakap mimpi. Aku bangun. And then aku terbangun lagi. Dia macam mimpi bangun. Tu bangun. Tindih tu. Betul kena tindih. Mimpi berulang tu tindih lah. Aku kena tu 10 kali. 10 kali boleh kira. 10 kali. Betul-betul tepat 10 kali. So masa kau bangun tu nampak dia lagi. Bangun nampak dia Tak, lagi. bila aku terbangun tu dia dah tak ada. Benda lain pula. Bungkus tu dah tak ada. And then satu tahap dalam 6 kali aku bangun tu dia nampak aku tidur pula. Meripik lah. Meripik lah. So maybe aku rasa benda tu mimpi lah. Sebab macam meripik lah kan. Macam aku pandang aku tak tidur. Dan aku boleh pula macam masuk balik, macam bayangkan balik pada aku kan. And then mimpi. And then after that bila aku dah terbangun kali 10, aku bangun. Aku start tampar diri aku. Aku macam okay, aku terjaga ni. And then jantung aku laju lah. Laju. Tiba-tiba aku check phone. Aku check phone pukul 3.06 pagi. 3.06 pagi. Okay, so expectation aku termimpi lah. And then lepas aku tengok phone pukul 3.06 pagi, aku letak phone. So aku expect ni mimpi buruk tak ada apa. And then aku pandang kursi gaming aku. Kursi gaming aku tengah pandang aku. Macam mana aku duduk duduk ni. Apa aku boleh cakap Dan? Benda tu sebenarnya real life. Tak tahu kenapa. Sebab kau dengar bunyi shilling kan, and then kau tak sedar. Kau mesti tengah tengyang-yang lagi kan bunyi tu kan. Ya. Sebab adalah satu tempat tu terjadi kat aku. Aku tidur, aku tengah mamai. And then aku tidur tu ada katil tu ada besi-besi tau. Ada besi-besi dia. Aku dah tutup mata ni, dah betul-betul nak ready nak tidur lah. Dah mamai dah penat gila ni. Aku bangun, bunyi dia punya sound tu still bunyi lagi. Lepas tu aku tak sure lah benda tu mimpi atau tak. And then tentu aku ada lagi seorang dengan aku tidur kak. And then esok tu aku tanya dia ada bunyi tak. Cakap tentu dia tak tidur lagi. And then dia bunyi benda tu, ada orang ketuk katil. Sebab tu aku cakap kau benda ni sama dengan aku real life. So maknanya aku dah separuh sedar. And member aku seorang lagi tu dia tengah okey lagi. Dia tengah baru nak tidur. Lepas tu aku tanya dia esok pagi tu ada bunyi katil, ada orang ketuk katil lah. Ada. Cakap ada. Memang ada. And dia tak expect yang aku pun dengar juga. So benda yang tengyang tu aku boleh cakap kau kena tindih lah masa sama ada benda tu real life. Cuma tentu kau tengah mamai. Bukan kau tak sedar kau tengah mamai. Dia dah penatkan kau. Tu yang sampai bangun banyak 10 kali. Otak kau je yang tengah bangun tentu. Ya, memang aku tak ada buat apa. Otak kau je. Memang tak ada buat apa. Kau cerita pasal tindih. Boleh aku sambung pasal tindih? Sabar, aku tak bagi. Tak bagi. Ni dah nak ending kan. Okay. Aku dah kena dah kan.
Okay lah orang kata tindih kan, dengan bungkus. Okay. And then bila aku bangun balik, betul-betul kerusi tu betul-betul facing aku, betul-betul memang pandang aku. Kan? Aku dah time tu, and then aku direct call Divine. Aku direct call Divine, aku cakap kan aku kena apa-apa. Sebab expectation aku Divine datang ambil aku lah. Tapi time tu dah 3 pagi, dia pun dah penat kan. So lepas 5 hari macam tu, Aiman balik. And then aku cakap dengan Aiman, aku kena tindih tu. Aku cerita kat dia, cerita benda ni, aku kena bungkus. Masa Aiman cerita kat aku tu, Dia tak beritahu. dia tak mention pun dia kena tindih apa. Lala cakap, yang tu aku kena. Dia cakap yang 4 hari sebelum kena tu, dia kena tindih juga dengan bungkus kat dalam bilik dia. Dan dia ada 2 story lah, nanti tunggu dia aku. Tunggu invite dia. Yes, tu ada. Mana taknya aku rasa kat rumah tu kan, berapa kali aku orang sebut perkataan tu dekat rumah tu, mana tak datang benda tu. Ada kan? Korang kalau cerita pasal hantu, korang cerita pasal apa? Mesti pasal tu punya, tak ada benda lain. Lagi satu kalau kau nak tengok short film rumah sewa aku tu, aku ambil inspire daripada cerita Rusdan lah. Sebenarnya sikit lah, tak sama. Sikit-sikit yang tiba-tiba macam tengah mamai kan nampak ada bungkus. Aku ambil daripada situ lah sebenarnya. Situ lah. Okay, sama aku yang kena tindih. Sama-sama. Okay, kalau ikut tindih banyak daripada zaman down now semua. Sini aku cerita yang tak pernah aku cerita tak siapa. Yang masa aku darjah 2 dekat, masa kat Kuantan. Kuantan. Oh, kau dah jadi kat Kuantan? Aku darjah 3 aku pindah Kuantan. Okay, time tu masa tu aku tidur bilik ayah aku. Time tu aku tahu mak aku tidur mana semua, abang aku tetap kat mana. So aku tidur dengan ayah aku kat bawah. Aku kata-kata kat bawah. Bagi tu masuk aku tidur bawah. So tidur berdua dia. Aku tidur contoh ni aku. Ni Arak. Okay. Baring-baring. Pintu. Tapi pintu ni buka. Buka habis lah. Pintu buka. Memang buka. Depan mata aku je buka. Ada lampu luar tak ada? Ada, lampu nyala. Okay. So time tu memang dah kena tindak, aku buka kat mata. Aku tak boleh gerak. Aku tengok ayah aku sebelah. Sebelah si memang tak, tapi tak bersentuh. So aku biar tengah mamai lagi. Tu aku tengok depan. Depan ada perempuan bawa talam. Dia lalu depan pintu. Bawa talam dulang Dulang betul. Tu pasal Kelantan lagi. Pasal dulang Okay. tu. Itulah. Tanya Dia dia lah, lain. dia related lah. Tapi dulang tu kosong. Dia jalan tak ada kaki. Tak ada kaki, dia mana dia jalan terkapung lah. Memang tak apa, jalan je. Dia lalu straight. Maknanya paras mana? Badan? Oh. Terbang Itu perempuan. Oh. Itu bukan mak aku lah. Macam ni tiba kau suajin sikit. Okay. Tapi tak pandang aku. Tu baik dia lah. Tak pandang kau? Dia tak pandang, dia straight je. Dia pandang ke arah ni kau. Okay, ni aku di pintu. Dia jalan straight daripada luar. Dia lalu je. Oh, lalu je. Oh. So dah gelabah lah. Dan time tu pun dah ada dua kan. Tengok orang tak ada kaki, super power kot. Tu gelabah tu. So aku biar nak kejut ayah aku tak ada gerak kan. Lepas tu kan ada atas aku ada Amari Cimin. Okay. So aku tengok Amari Cimin tu. Ada satu kepala. Kepala botak. Botak. Hans. Bukan. So aku tahu dia. So aku tengok atas muka benda dengan aku macam tu. Ui babi. So aku tak sedar. Terus tak sedar. Bangun-bangun pagi lah. Botak tu muka macam mana? Muka muka seram. Pucat dia muka macam muka orang, tapi pucat ke tau. Dia muka macam tengah geram. Muka muka itu. Cara Indian. Apa Red Indian kan muka dia kan macam tu. Red Indian bukan India. Red India. Dia ada India. Sedar pagi lah. Masa kena tindih lah. Kau ada banyak lagi sebenarnya kan. Yang danau tu yang pernah kau suruh datang tu, yang tu teruk lah. Sebab time tu aku baru kali sambung yang lepas, aku pernah buang badan aku. So time tu tengah tidur badan atas sofa. Biasa lepas edit video kan depan sofa. So aku baring. Baring tu sedar-sedar ada benda angkat aku kat atas, dia hempak pop dinding. Tak faham. Dia macam ni. Dia angkat Okay, kau ni sini. macam Dia baling kau kat dinding. Okay, ni aku Okey, itu ambil betul. ambil phone kau. Okey, ambil phone kau, jangan balik. Okay, contoh. Suatu hari ni aku angkat daripada sofa, baling kat dinding. Macam ni dia macam ni. Tak payah betul-betul contoh. Lepas tu memang kau rasa macam impact ke dinding tu. Kau terapung lah. Terapung member. Bukan aku tengah merah, aku tengok tak sakit pun. Kau tengok merah sama kau merah malu kan? Empat kat dinding. Oh. Malu apa nak malu? Sakit. Nak malu sakit. Tapi buat aku tanya, kenapa orang tak itu dia buat dulang? Dia buat apa dengan dulang? Aku Sirap. Dia Aku tahu berkait macam tadi. benda berkait. Bila kau tanya tu aku terfikir dulang tu macam banyak sangat. Dia macam kenapa ada setiap cerita ada dulang? Aku tahu. Dulang tu apa benda? Apa benda? Aku rasa daripada zaman dulu kau. Zaman dulu kan. Kau pernah jumpa dulang tu di real life tak? Maksudnya dalam dalam majoriti kalau zaman tu tahun 2002, majoriti semua rumah ada dulangnya tu. Memang Biasa. dulang.
sebab nak bawa air kan, bawa makanan. Tak, maksud aku macam dulang yang betul-betul. Dulang tu bentuk ya, dia, design dia. Ada, kau jumpa ada real life? Memang sama banyak lah. Rumah aku mana. Dia macam dulang biasa je sebenarnya. Dulang biasa lah. Tapi dia ada prop lah, memang dia bawa dulang yang sama tak macam dulang kau besar. nampak yang budak tau. Itu aku tak ingat. Lama Tapi yang time dulang tu, itu yang kau yang bawa dulang tu kan? Tak, itu aku sedar. Yang episod lepas punya tu, aku sedar memang dah ada gelas terbaring, dah dulang dah jatuh lah. Asyik tak tumpah. Macam mana ada sigap? Itu sampai hari ni aku soal. Tapi mak aku tanya biasa, mak engkau lah tu ni kau. Tak pasal-pasal sigap kena fitnah gitu. So, kau fikir logik, contoh kalau Syami nampak benda tu darah. Lepas tu baru bangun sigap. So macam hantu tu, ambil sigap tak ambil gantoi. Itu yang tak boleh nak fikir dengan akal. Itu tak boleh fikir. Mungkin kau mamai juga. Tak. Tak boleh. Sebab ada je certain orang kadang-kadang kan benda tu terjadi kat kau. Kau explain kat orang tu, but orang tu Tak nak. Ya, kita pun tak ada nak fikir. dia tak fikir sebab orang tu yang kena. Kan? Bagi aku untuk kita orang tu yang kena nak create, nak pening kepala dia, nak convince orang benda yang tak logik tu penat untuk dia sebenarnya. Tapi sebabkan dia dah kena benda tu, dia nak cerita kat orang, dia kena apa. Tu. Ya, setengah orang ada jawapan yang macam kebetulan. Betulan semua kan. Macam ada satu cerita yang okay, tadi pasal kena hempak kan. Pernah before tu aku pernah buat berani. Itu zaman sekolah. Bawa berani, tapi Lam takut. Tapi Lam hati takut. Memang berani. Masa tu tu bukan aku- buat berani tu. Macam tapi bila dah kejadian tu, kenapa aku sebut buat berani sebab okay, boleh sambung kan? Boleh. Masa tu aku tingkat 6 rendah kan. 6 kan ada 6 atas 6 bawah kan. Time tu rendah. Umur aku 18. So time tu ada satu rumah ni kena mencuri, kena masuk curi. So orang kampung duk sibuk tuduh orang ni kan. So aku pergi seru sebab time tu aku ada lagi benda dalam badan kan. Aku pergi seru. Untuk aku nak tahu siapa sebenarnya curi. So aku tidur tu aku mimpi macam banyak gila makhluk ada nak aku jumpa. Banyak sangat makhluk. Bila aku tanya aku berani time tu. Aku tanya walaupun muka-muka pelik, makhluk pelik-pelik kan. Satu-satu semua tak mengaku curi. So aku cakap, bangun esok aku cakap ni manusia, bukan makhluk halus. Sebab time tu kampus sibuk kata toyo lah apa, bukan. Sebab masa tu dalam mimpi tu aku tanya satu, memang semua tak mengaku. So bila aku kata ni manusia curi, barulah kita sungguh-sungguh cari, ada lubang, memang betul manusia. So okey lepas. Memang manusia curi rumah kawan aku tu. So aku okey yakin aku boleh seru benda tu. So malam tu aku nak seru, aku nak cuba nak lawan yang paling kuat. Aku tidur. Tengah badan tidur, tiba-tiba ada benda besar belakang, besar gila aku rasa. Cocok benda belakang aku. Dan tu kan rasa kena tikam lah. Kena tikam yang lepas sedar tu seminggu tak hilang sakit dia. Selebih seminggu tak hilang sakit kena tikam tu. Walaupun pergi check ke apa semua memang tak ada kesan tikam, tak ada luka, tak ada apa. So macam mana? Tak logik lah, fikir logik, tak logik. Macam mana boleh tikam tapi tak ada luka? Ya benda tu aku rasa benda lain lah tu. Yang ni kau sebab dia tahu kau nak lawan dia apa. So end up pencuri tak jumpa lah. Pencuri memang jumpa. Kan cakap lepas pada aku sedar tu aku cakap ni manusia yang mencuri. So memang diorang jumpa lubang siapa yang mencuri. Rupanya rumah yang diorang rumah panjang kan. Rumah yang hujung tu dalam ada tak? lubang dia. Orang dalam tu. Boleh cakap rumah kita bahaya, orang dalam boleh gembat barang kita kau. Bahaya kan. Aku Cuba kau tanya budak tu siapa curi Asonia. budak tu aku sudah jenam sekarang. Yang main-main pula kau ni tak baik tu. So aku harap pergi jumpa kau lah. JK Kenapa sambung? ada. Okey aku cerita yang pengalaman aku yang ni lah. Kat Setapak juga. Di mana aku decide nak pindah rumah beberapa hari sebelum Z kena rasuk. Actually bukanlah Z tu kena rasuk tu. Aku boleh bagi tahu balik kat korang bila ni balik tengok balik sebenarnya Z ni ada penjaga dia. Di mana belah-belah family punya lah. Kan, tapi tu nanti kalau kau nak tahu lebih dalam ni tanya dia sendiri lah. So apa time tu aku first time aku beli kamera 6400 tu. Dengan Afiq lah. Dah keluar pergi Loyat semua kan, pergi YT YL kamera tu. And then dah balik. Aku balik pukul 7 lebih. Dan aku naik. Rumah yang sama ke yang lift semua kena ngacak dengan Syamim. Rumah yang setapak kat rumah setapak. Setapak tu. And then aku stay seorang ke at that time lah. Sebab time tu Acap dah pindah. Acap dah pindah. Tapi ada setapak ke dekat je. Tapi aku seorang lah time tu kat rumah. And then aku stay seorang. Aku macam biasa lah baring ke kan. Semua lepak-lepak. And then main phone.
time sampai pukul 11.55. Aku tengok time tu 11.55. And then aku scroll. Time tu kau tahu Latin Challenge. Latin Challenge yang make up tu Makeup pump tahu dia dah dulu makeup sikit-sikit. Okay. And then tahu jadi hantu Jawa ke kan. Aku semua kan. Tahu. Tu aku tengok. Dan time tu aku tengok bapuk ni lah buat. Kan bapuk ni. Saya seram ah. Tak pun aku pergi semak tengok dia lah. So aku tengok tu sebab apa, kita kan tekan lagu tu, muzik tu. Okay. So bila kita scroll memang apa, TikTokers buat challenge tu lah. Banyak individu lain pun buat agak. And then dalam aku scroll dalam 4-5 macam tu, aku dah start sedar pintu belah belakang, pintu kalau kau nak tahu ada office tu, sebenarnya office. Dia ada bilik untuk tanya perempuan, ada untuk lelaki, dan ada yang Ni kau kat bilik mana? Tak, aku kat ruang tamu. Okey, kau orang Ruang tamu yang baru betul-betul. Kan yang kita set tak TV baru kan. Lepas tu kursi, kedudukan kursi tu. Oh, kau kat tempat editing tu lah. Okay. Duduk situ. And then aku facing yang dapur. So pintu ni belah belakang sini. Pintu ni belakang aku. Ni bilik talent. Bilik talent perempuan. Okey. So sini dapur, ni bilik talent perempuan. And then aku start dengar bunyi deng. Pintu aku bunyi. So aku macam okay, ini biasa ni, cuaca nak hujan. And memang time tu macam musim hujan pun kan. Tapi time tu tak adalah hujan pun. Dia macam berangin sikit je. Okay. So aku pun tengok lagi balik. Tapi at that time aku tengok balik, time tu 11.55. So aku start scroll balik. Aku scroll balik. And then tiba-tiba aku dengar kan. Aku dengar balik pintu tu sebenarnya still keep going tau. Macam tu tau. And then sampai ke satu tahap, tiba pintu tu dia macam bunyi hempak. Ada orang nak buka pintu. Bunyi tombol pintu ni sekali. Tu pintu pun macam tu. Dia macam ada orang, dia assistant dia pusing, tapi daripada belah dalam. Macam dia tu dalam bilik nak keluar. Aku dah tengok, aku dah sedar benda tu. Dia still lagi tu tau, depan mata aku nampak tau. Aku terus call Afiq Adwa. Aku call dia, aku tunjuk pintu, tapi aku tak pergi dekat. Video call. Aku tu kat ujung video call. And then aku cakap, Afiq tolong aku Afiq, pintu ni Afiq. Lepas tu Afiq cakap, dia cakap, Dan, tapi dia macam sikit macam terkejut lah. Dan, kau turun sekarang, aku ambil kau. Aku tak cakap banyak. Time tu office, tak silap aku apa yang lampu. Aku biar lampu, aku lari turun bawah terus. And then kat bawah tu aku ada rasa apa, orang kata bayar mata sikit lah. Nangis sebab time tu penat macam time tu aku dah banyak kali kena pun sebelum tu kan. Tapi ni lagi ultimate lah, dapat depan mata. Aku seorang pula tu kan. So aku itu salah satu benda yang aku disebabkan itu yang buatkan aku nak tinggal rumah tu lah. Sebab aku dah kena macam tu. Tu lah dia. Okay, tu je. Tu je tu. Kalau nak tahu masa setapak tu memang Rusdan mata boleh kata agak bengkak lah, tak cukup tidur. Ya, 2 minggu ke lah. Lepas tu esok tu kan yang Z kena. Esok tu kan? Ya, malam tu kau tidur dengan aku. Esok kan kena. Esok tu. Nampak punya tak ada ubat je guys. Dan daripada bilik yang sama juga. Boleh tengok video Rusdan yang pasal bilik tu juga. And then aku beritahu, tak, belum lagi. Time tu tak silap aku, Izlan si Imran pun semua ada kerak datang. And then bila aku nak tinggalkan, time tu aku stay, time tu ada Kamarul semua. Sebab malam aku stay Mangga tu, Kamarul dengan Z tak ada. Dia sebab time tu start aku research rumah ni. Aku research rumah ni apa semua. And adalah certain time tu ada Kamarul, ada juga Imran apa semua, tolong aku sekali lah, stay dengan aku kat rumah kau. And then lama kelamaan 2 minggu lepas tu. Tapi time tu malam keesokan hari tu, aku datang balik dengan Kak Ros, dengan Abang KZ, dengan Imran. And then tengok balik, aku macam cakap, okay, ni pintu yang malam tadi bergegar. Time tu lampu semua on. Aku buka pintu. Dan aku masuk bilik yang keras. Rasa aku record ke tak aku lupa. Aku buka, aku masuk. Tingkap bilik tu tutup. Dia ada bilik air, pintu tu besar. Pintu bilik tu tutup rapat. Lepas tu time tu malam tu aircon aku tak on, kipas pun aku tak on. Siapa yang gegar? And ni aku tengok balik, pintu tu berat nak gegar gitu. Setengah dia cakap kebetulan ataupun tak. Tapi bagi aku, benda-benda macam ni kalau kita cerita kat orang akan dengar macam okay, mungkin ada yang percaya, ada yang macam sembang dengan kau ni. Ya. Pulang lah sebab kita yang melalui benda tu kan. Macam buang masa kau nak cerita-cerita. Tak pun ni lah, teremosi lebih je, sebenarnya tak ada apa pun. Betul. So, itu je.
Right, so guys, itu je lah cerita seram diorang. Korang rasa seram tak? Tanya. So korang boleh komen lagi korang nak aku invite siapa. Lepas tu tak nak invite siapa pun bagi tahu juga. Bagi tak ada mana tahu ada orang tak suka orang kan. Aku elakkan lah, cuba elakkan benda tu lah. Okay, kita jumpa di next video. Korang jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.